Ya, segmen bahasa dan kesusastraan. Tajuk yang akan kita bawakan sudah pun kita maklumkan. Jadi kita bersama narasumber kita pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Dayang Nur Akbariah binti Haji Matusin, iaitu selaku mahasiswa Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okay. Saya bersama dengan Atul tadi saya lah terutama sekali saya puan ya. Sempat bertanya apa pengertian Brulish ini, tapi ada penjelasan yang telah disampaikan oleh Atul. Alhamdulillah sedikit saya mengetahui. Tapi pada kali ini kita ingin mengetahui apa yang sebetulnya dimaksudkan dengan Brulish dan bagaimana untuk mengenal pasti Brulish ini. Okay, baiklah, terima kasih ya. Sama. Ya, sebelum kita ni melanjutkanlah tajuk hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu atas undangannya pada hari ini. Ini merupakan undangan yang kali kedua saya ke Rampai Pagi. Sama-sama. Okey. Mengenai Brulish Brulish ini merupakan kata lakur mengenai bahasa Brunei dan bahasa Inggeris yang merupakan gabungan dua bahasa lah. Brulish ini juga bersinonim dengan bahasa rojak ataupun bahasa pasar lahnya kita ni kan. Habis kita faham juga kan tu apa itu bahasa rojak kan. Masa ni pun giat digunakan lah pada masa kini. Okey. Tajuk ini sebenarnya amat luas sebenarnya untuk dikupas. Namun apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah mengenai penggunaan bahasa Brulish inilah dan juga kesannya kepada masyarakat lah. Okay, mengenai Brulish ini secara amnya ia merupakan percampuran bahasa Brunei dan bahasa Inggeris lah. Di negara lain juga ada menggunakan bahasa percampurannya, tapi diorang indah menggunakan Brulish ni lah. Sebab Brulish ni ada terdiri daripada bahasa Brunei dan bahasa Inggeris lah. Kalau di Malaysia disebut sebagai Manglish. Manglish ni adalah bererti bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris ataupun bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggeris. Di Indonesia pula digelar sebagai Indolish, di Singapura digelar sebagai Singlish. Okey. Pada masa kini Brulish ini sudah giat digunakan dalam pelbagai situasi tanpa tani sedarilah sebenarnya. Okey, sebagai contoh kita ni ambil situasi berjual beli dalam media sosial lah. Masa ni kan sudah ramai usahawan berjual beli melalui media sosial lah. Tanpa kata ni sedaria penggunaan bahasa di sana sebenarnya bercampur aduk penggunaannya. Ada juga segelintir yang tidak mementingkan penggunaan bahasa Melayu itulah, ada juga menggunakan percampuran bahasa tanpa mementingkan tata bahasanya juga. Selain berjual beli kita ni boleh dapati Brulish ni dalam situasi pendidikan. Tapi pendidikan ini sebenarnya adalah atas dasar keperluan lah supaya proses pembelajaran dan pengajaran itu mudah disampaikan dan juga mudah difahami oleh pelajar nak murid pada masa kini. Selain itu juga kita ni boleh melihat penggunaan bahasa Brulish ni dalam situasi pekerjaan lah contohnya lah. Memang kaki tangan awam di mana sajalah kaki tangan kerajaan ke ataupun swasta ke memang ada menggunakan Brulish ni agar komunikasi kita ni itu berkesan dan juga agak seronoklah kita ni berkomunikasi tidak juga kita ni menggunakan satu aliran bahasa saja bahasa Melayu apa. Okey, selain itu juga bahasa Brulish ni juga berlaku disebabkan atas faktor penyesuaian dan juga keperluan. Kenapa kita ni menggunakan Brulish supaya kita ni tidak bosanlah juga supaya campur-campur itu macam seronoklah kita ni juga berkomunikasi ya. Selain itu juga agar kita ni punya komunikasi itu lebih efisien, lebih berkesan dan juga apa yang message yang disampaikan itu lebih intinya padulah dan juga lebih difahami oleh lawan bicara kita ni lah. Itulah sedikit mengenai Brulish. Mengenai dengan Brulish. Tapi banyak juga penjelasan yang Puan berikan mengenai dengan Brulish ni. Terutama sekali dalam perniagaan melalui online dan juga sebagainya. Dan juga bagaimana ianya boleh berlaku dengan ayat-ayat yang dibuat dan sebagainya ataupun pertuturan ketani dalam Brulish ni dalam situasi kita ni khususnya di negara ini. Dan adakah dengan adanya berlaku ni
ianya menjadi satu perkara yang membimbangkankah ataupun memang baikkah? Jadi macam mana? Dari segi bahasanya, bila ia berlaku, sebenarnya bahasa ini sudah lama dikaji oleh pengkaji-pengkaji bahasa yang lain. Sudah lama dikaji, tapi Tani tidak tahu bila Brule ini ataupun bahasa rojak ini bermula. Tapi menurut saya, hasil penelitian saya daripada kajian-kajian lampau, bahasa rojak ini ataupun lebih yang saya fokuskan di Bruneinya, percampuran bahasa ini bermula atas sebab penyesuaian lah dan juga sebab keperluan dalam satu situasi itu agar komunikasi itu berjalan dengan lancar, lebih efisien dan juga lebih padulah intinya disampaikan kepada lawan bicara kitanya. Dan juga sememangnya British ini juga ada memberi kesan lah dan juga sebenarnya ada juga kebaikan lah juga kepada kita ni. Kebaikannya salah satunya supaya lebih mudah tadi berkomunikasi ya. Tapi keburukannya adalah kepada generasi penerus, terutama kepada pelajar lah pada masa kini. Guru-guru sebenarnya haruslah peka akan perkaraannya dan juga tidak berterusan menggunakan British ini dalam kelas lah. Kita ni haruslah membataskan penggunaan dua bahasa inilah dalam satu situasi. Selain itu juga kalau kita ni membataskan penggunaan ini agar kita ni orang punya akademik tidak terpengaruh lah macam itu. Terutama kan pada masa kini ada juga memang diakui penulisan pelajar masa kini terutama dalam subjek bahasa Melayu terdapat percampuran bahasa dan juga orang punya susunan ayat tidak bersistematik. Itu disebabkan pengaruh dari segi percakapan mereka sehari-hari. Oleh itu, guru-guru dan juga ibu bapa lah, terutamanya di rumah harus peka akan perkara ini. Kita ni harus peka tentang tata bahasanya dan juga penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni lah. Ya. Jadi bila kita bercakap ya mengenai dengan bahasa ni melalui WhatsApp, melalui media sosial ketika ini dengan ayat-ayat yang dibuat seperti yang Puan katakan, dikhawatiri bagi mereka yang akan menduduki peperiksaan ini, khususnya kepada pelajar-pelajar kita. Tidak kiralah daripada peringkat umur mereka yang kecil hinggalah membawa mereka ke remaja, mengikut tahun-tahun mereka. Memang ada di antaranya para guru yang menilai anak-anak kita ni katanya bercampur karangan dan juga sebagainya dan juga percakapan. Adakah ianya terpengaruh disebabkan pertuturan indung di rumah ataupun adik-beradik, ataupun memang misal kata di sekolah tu diorangnya ada guru subjek ni bahasa Inggeris. Jadi ia terbawa-bawa, terikut-ikut. Jadi macam mana? Ada di mana sebenarnya ianya boleh dipengaruhi ni? Okey, menurut saya pengaruh itu kan kalau dari pendidikan pertama memang dari rumah lah, dari keluarga, ibu bapa. Diorang selalunya anak-anak ni akan mengikuti apa yang ibu bapa mereka buat, macam apa yang diorang cakap, apa tu kan. Jadinya diorang boleh terbawa-bawa ke sekolah. Di sekolah guru-guru hanya membetulkan diorang punya percakapan, membetulkan susunan ayat, macam mana menggunakan tata bahasa dengan betul. Tapi harus ibu bapa juga harus memainkan peranan di rumah, bagaimana menggunakan bahasa dengan betul lah, terutama bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Memang tidak dinafikan bahasa Inggeris memang penting penggunaannya, namun bahasa Melayu juga penting di negaraannya. Selain negara ini juga mengutamakan falsafah Melayu Islam Beraja. Tadi tidak boleh membelakangkan bahasa Melayu, tapi tidak boleh juga membelakangkan bahasa Inggeris. Kedua-duanya penting. Namun penggunaannya itu juga harus diambil tahulah oleh ibu bapa dan juga guru-guru akan kepentingannya dia akan datang. Kita ingin mengetahui jawapannya. Mungkin ada nyorang cadangan ataupun saranan. Sedikit masa dulu ada yang ini mengenai dengan apa ni dunia penyiaran lah tu, terutama sekali dalam warga radio. Maaf atau masih warga radio kan, ada yang menggunakan bahasa Brule, cara bercampur lah, bahasa rojak lah, bahasa rojak. Mungkin ada saranan, tapi sebenarnya bukan peluang khusus untuk dunia penyiaran saja, tapi untuk semuanya. Semua situasi lah. Sepatutnya kita ni yang lebih baiknya kita ni membataskanlah kita ni punya penggunaan bahasa Brule dan dalam dunia hiburan ataupun penyiaran ini pun memang tidak dinafikan memang akan menggunakan percampuran bahasa tu supaya agak kita ni
difahami. Sama juga tidak kekok lah yang orang kan macam tu kan. Kadang-kadang percampuran bahasa ni agak seronok juga, macam tidak macam janggal lah perbualan tu. Lebih baik kadang-kadang ada juga baiknya menggunakan dua bahasa tu, tapi itulah tadi perlu tahu akan kepentingannya bahasa itulah, kesannya terhadap masyarakat. Tambah-tambah lagi kalau dunia penyiaran ini kan yang disampaikan kepada masyarakat kan, jadi yang melihat tu akan kadang-kadang terikut-ikut je, itulah. Okey. Jadi sebenarnya memang menjadi contoh ya, bukan saja kepada ibu bapa, masyarakat, dunia penyiaran dan juga sebagainya, dengan adanya Ketani Bertutur dengan perkataan yang tidak sepatutnya untuk Ketani, walaupun ia menjadi satu kesenangan bagi Ketani sebagai penyiar, tapi memudahkan dan senang didengar, tapi tidak kepada generasi yang lainnya, generasi penerus lah. Sebab ada kegunaan mereka untuk pembelajaran dan juga pendidikan mereka. Baik cadangan Puan sendiri dan juga saranan Puan mengenai tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Okay, cadangan saya dan saranan saya mengenai isu Brulation-nya, terutama kepada ibu bapa, haruslah pekakan kepentingannya. Memang tidak dinafikan juga ibu bapa pada masa kini mengutamakan bahasa Inggeris berkomunikasi dengan anak mereka menggunakan bahasa Inggeris, tetapi juga harus peka juga akan penggunaan bahasa Melayu. Boleh dicampur aduk, tapi macam ibu bapa harus pekalah juga macam perkara ini. Janganlah campur tangan macam tadi tahu akan keburukannya kepada akademik diorang lah, terutama guru-guru juga, walaupun ya menggunakan Brulation ini sebagai untuk memudahkan menyampaikan ilmu tapi mesti membataskanlah penggunaan itu, jangan sampai terpengaruh dalam penulisan mereka. Dan juga situasi lain juga harus membataskanlah pergaulan itu, penggunaan Brulation itu. Takut kesannya itu akan makin melarat dan tidak diambil kisah lagi pada masa akan datang. Ya, itu dia antara cadangan dan juga nasihat. Banyak yang perlu Ketani titik beratkan dengan penggunaan bahasa Ketani, cara Ketani bertutur setiap hari. Dan memang mereka, anak-anak kita khususnya, mereka ni datang ke sekolah daripada pagi hinggalah ke petang, balik saya tengah hari. Jadi masa mereka di rumah walaupun agak singkat, kalau balik ni orang tadi berehat, makan dan sebagainya, tapi cara pertuturan Ketani juga memainkan peranan penting ya untuk anak-anak Ketani. Mereka ini sebenarnya penerus Ketani. Dengan adanya Ketani menggunakan bahasa-bahasa yang betul, ini akan memberikan satu kesan yang baik kepada anak-anak kita ya. Sebetulnya tujuan Ketani adalah untuk orang kalau dapatlah sedaya mungkin Ketani akan melestarikan bahasa Ketani lah, bahasa ibunda Ketani ataupun bahasa Melayu secara keseluruhannya di rantau Melayu, bukan saja Brunei tetapi macam Malaysia, negara-negara jiran, Republik Singapura dan seumpamanya ya Puan. Jadi memang menurut kata Puan tadi, ini menjadi satu kesalahan jika Brulation ini diamalkan bagi ada sesetengah tempat, tetapi ialah untuk mengekalkan dan ianya akan Ketani warisi pada generasi akan datang. Perlunya pendedahan bahasa Melayu ini perlu Ketani lebih tekankan untuk dilestarikan ya Puan ya. Baik. Terima kasih Puan di atas perkongsiannya, merupakan ilmu. Tapi mungkin kalau ada tambahan lagi dari Puan sendiri, kita persilakanlah. Mungkin ada ingin message yang penting yang ingin message yang penting saya ingin sampaikan sedikit informasi lah sedikitlah. Isu percampuran bahasa di negara lain seperti kata lakur Manglish, Singlish dan Indonesian sebenarnya diterima pakai di negeri lain tapi di Brunei Darussalam belum tahu sama ada Brulation itu diterima pakai ke Indah. Tapi apa yang saya yakin, Brunei Darussalam mengutamakan bahasa Melayu lah. Ya betul. Itulah yang lebih saya nambah informasi yang itu sajalah. Itulah Baik, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Dayang Nur Akbaria binti Haji Mat Husin, itu mahasiswa Universiti Brunei Darussalam, dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini dalam segmen Bahasa dan Kesusastraan Melayu, iaitu Brulation di negara Brunei Darussalam. Terima kasih dengan informasinya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.